Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Peristiwa nuzul Al-Quran perlu dijadikan asas dan panduan umat Islam agar sentiasa berpegang kepada Al-Quran. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ia amat penting bagi umat Islam memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan hidup. Ia bukan sahaja dalam hal ehwal rumah tangga, malah menjadi panduan ke arah perpaduan masyarakat serta pengurusan negeri agar menjadi sebuah negeri maju dan seimbang. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata demikian pada sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak di Masjid Daerah Serian. Bertemakan perpaduan nadi transformasi negara, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Ustaz Joji Swahili, diikuti berbuka puasa, solat fardu maghrib, isyak dan solat sunat tarawih berjamaah. Turut berlangsung tazkirah yang disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Ustaz Khalidi Ibrahim. Turut hadir pada majlis itu isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg dan isteri, serta Menteri Muda Kemudahan Awam, Bekalan Elektrik dan Telekomunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi. Lebih 1,500 orang umat Islam hadir pada sambutan itu. Pengguna jalan raya yang melalui Jalan Permajaya, Tudan, Pujuk dan Kuala Baram yang melintasi Pasar Besar Imat Tudan diseru agar tampil bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan kes tembak Setiausaha Parti Keadilan Rakyat PKR Miri Bil Kayung yang ditembak mati di lampu isyarat Jalan Kuala Baram berhampiran Pasar Raya Imat kira-kira 8.30 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Miri ACP Junaidi Bujang percaya terdapat saksi-saksi yang melintas jalan tersebut berikutan waktu puncak turun kerja pagi. Dan saya percaya memang ada saksi-saksi yang melihat dan kita merayu kepada mereka ini, berilah peluang kepada kami untuk menyiasat kes ini dan tampil ke hadapan. Kerana kita perlu membuat penyiasatan yang rapi dan mengumpul bukti-bukti supaya kita dapat memberkas orang yang bertanggungjawab dengan kes ini. Beliau ditemui pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dari Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri di Surau Al-Taqwa Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Beliau turut menegaskan identiti pelapor akan dilindungi sepenuhnya oleh pihak polis. Kita berjanji sesiapa yang mempunyai maklumat yang baik ini, kita akan rahsiakan nama mereka dan kita akan cuba selaya upaya untuk melindung mereka. Kita mempunyai kaedah bagaimana kita untuk melindung saksi-saksi ini daripada diganggu-gugat oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam kes ini. Tambahnya, satu badan siasatan khas telah ditubuhkan bagi menyiasat kes tersebut. Sementara itu, kes pembunuhan Setiausaha Parti Keadilan Rakyat PKR Miri Bil Kayung harus diserahkan kepada pihak yang berkenaan untuk siasatan terperinci. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata ini bagi menentukan motif sebenar kes tembakan itu. Jelasnya beliau sedih dengan kejadian tersebut dan menambah jika ia bermotifkan politik, ia jelas bukan budaya masyarakat Sarawak. Kita rasa sedihlah kerana bukan budaya kita lah. Kalaunya berbau politik lah, bukan budaya kita, melainkan ada sebab-sebab yang lain. Beliau yang ditemui di Kuching mengulas mengenai kes tembakan ke atas Bil Kayung yang berlaku di Miri pagi semalam. Dalam pada itu, 13 Persatuan Dayak dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di Sarawak mengecam pembunuhan aktivis Bil Kayung di Miri pagi semalam. Presiden Persatuan Graduan Dayak Sarawak SDGA Dr. Dusit Jawal berkata antara yang lantang mengecam pembunuhan aktivis itu ialah Persatuan Dayak Sarawak Pedas, Kaban Lama 2.0 dan Sarawak for Sarawakian S4S. Dalam satu sidang media di Kuching petang semalam, Dr. Dusit turut mahukan kes ini diselesaikan secepat mungkin agar pihak bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. In the light of this senseless act, we call and we urge members of the Dayak communities to keep calm and not to take the laws into their own hands. Bagaimanapun, beliau menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada pihak polis dan tidak mahu menimbulkan sebarang spekulasi.
Pagi semalam, setiausaha PKR Miri, Bil Kayong telah ditembak mati di persimpangan Lutong Miri dalam keretanya menggunakan sejenis senapang patah. Polis berjaya menahan 3 suspek lelaki berumur 17 hingga 22 tahun bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh seorang warga emas di Sibu pada bulan Mac lepas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Dev Kumar, tangkapan dibuat di 2 lokasi berbeza iaitu di Sibu dan Sarike dalam tempoh 2 hari ini. Jelasnya ia merupakan hasil siasatan intensif pihaknya dalam mengesan pembunuh seorang warga emas, Louis Lumpang, 65, yang dipercayai telah dipukul sehingga mati pada 13 Mac lepas di Sibujaya. Dalam kejadian tersebut, 2 lelaki dipercayai telah merompak isteri mangsa, namun cubaan mangsa untuk mempertahankan isterinya mengakibatkan kehilangan nyawanya. SAC Dev yang dihubungi pemberita RTM di Kuching mengesahkan tangkapan tersebut. Malah beliau percaya dengan tertangkapnya 3 suspek ini, polis telah berjaya menyelesaikan kes tersebut. Lebih 20 orang ahli Persatuan Kepolisian Komuniti itu turut serta mengedarkan risalah berkaitan pencegahan jenayah. Menurut Datuk John Lau, program seumpama itu akan dilakukan dengan lebih giat lagi di samping menarik penyertaan masyarakat ke dalam persatuan tersebut bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara terus terjamin. Geng samun rantau dilaporkan mengganas lagi apabila awal pagi semalam 5 sekeluarga di Kampung Tunku, Jalan Astana Kuching menjadi mangsa rompakan bersenjata geng tersebut. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Dev Kumar, dalam kejadian 2.45 pagi itu, 3 perompak bertopeng telah memecah masuk ke rumah 2 tingkat ini menggunakan pintu belakang. Dengan modus operandi yang sama, perompak terbabit dipercayai telah menggunakan parang bagi mengugut penghuni rumah agar menyerahkan harta benda mereka. Perompak kemudian mengikat semua ahli keluarga ini menggunakan wayar telefon sebelum mengumpul hasil rompakan di rumah terbabit. Dia ikat tangan isteri saya. Lepas saya barang-barang, lepas saya dia barunya diselimutnya saya dengan isteri saya. Lepas saya dia selongkar semua barang, ada telefon, apa semua. Bagaimanapun, salah seorang penghuni rumah itu kemudian bertindak melawan dengan menyepak bahagian sulit salah seorang perompak terbabit sebelum menjerit meminta pertolongan. SAC Dev yang dihubungi pemberita RTM di Kuching mengesahkan insiden ini. Setakat ini, kerugian akibat rompakan dianggarkan lebih RM10,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 397 dan 395 kerana menyamun secara berkumpulan dan bersenjata. Kerosakan pada Bridge Expansion Joint atau sambungan pengembangan di Jambatan Batu Danau Limbang sejak sebulan lalu dijangka pulih sepenuhnya awal Julai ini. Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kerja-kerja pembaikan akan dijalankan secepat mungkin bagi memastikan kedua-dua laluan di jambatan tersebut selamat digunakan. Disebabkan ianya tidak ada di Sarawak dan terpaksa ditempah. Dia bukannya sedia ada. Dia kena apa yang disebut custom made dan ianya hanya dibuat di Kuala Lumpur dan dengan pembuatannya, dengan shippingnya memakan masa. Dan alhamdulillah Bridge Expansion Joint ni yang nak diganti ini baru sampai 2 hari yang lepas. Dan pihak kontraktor iaitu Endaya telah pun memulakan proses untuk mengganti Bridge Expansion Joint ini. Beliau ditemui pemberita semasa lawatannya bersama pihak Jabatan Kerja Raya JKR Limbang bagi melihat kerja pembaikan di jambatan tersebut. Kerosakan tersebut yang berlaku sejak bulan lepas telah menyebabkan beberapa kemalangan berlaku dan telah menimbulkan kemarahan penduduk setempat dan menjadi viral di laman sosial. Dalam pada itu, Dr. Abdul Rahman juga mengingatkan kontraktor yang terlibat dengan pelaksanaan projek kerajaan agar melakukan kerja dengan baik dan sempurna. Katanya kerajaan tidak teragak-agak untuk menamatkan kontraktor yang gagal menepati prosedur pelaksanaan spesifikasi kerja-kerja penyelenggaraan yang telah ditetapkan. Turut hadir pada lawatan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palu Gumbang dan Jurutera Bahagian JKR Limbang Anding Unci.
Ibu bapa yang belum mendaftarkan anak mereka yang dalam golongan-golongan orang kurang upaya OKU dengan Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK diseru supaya membuat pendaftaran dengan segera. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Hajah Fatimah Abdullah berkata, pendaftaran anak OKU di PDK penting bagi membolehkan kerajaan memberi bantuan yang berkesan kepada mereka. Jelasnya, di PDK, golongan OKU juga akan didedahkan dengan beberapa kemahiran dan kreativiti menjalani pemulihan perkembangan bahasa dan sosial, pengurusan diri dan berinteraksi dengan masyarakat. PDK tambahnya, berperanan dalam memastikan golongan OKU menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat seterusnya mampu berdikari sepenuhnya. Datuk Hajah Fatimah memberitahu demikian pada Majlis Sejambak Kasih Anjuran Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu di Dewan Lakis Sibu. Seramai 200 penerima bantuan bulanan di bahagian Sibu hadir pada majlis tersebut bagi menerima sumbangan hari raya berbentuk barangan makanan asas dan wang berjumlah RM100. Majlis Sejambak Kasih merupakan program tahunan Jabatan Kebajikan Masyarakat diadakan bersempena sambutan perayaan bagi membantu meringankan beban golongan sasar. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 9.30 pagi, Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Sharifah Sidah Said Aman Ghazali menyempurnakan majlis penyerahan sumbangsih kuih raya kepada Jabatan Imigresen Sarawak di bangunan Sultan Iskandar, Simpang 3 Kuching. Manakala 9.30 pagi juga, Setiausaha Kehormat Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS Tan Sri Datuk Amar Haji Puchang Muhammad Nur menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan derma Ramadan di SMK Agama Matang 2 Kuching sebelum ke Kolej Vokasional Matang Kuching pada 10.30 pagi untuk program sama. Dan akhir sekali pada 3 petang, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Hajah Fatimah Abdullah menyempurnakan majlis penyerahan sumbangsih kuih raya kepada Polis Diraja Malaysia PDRM kontingen Sarawak di Ibu Pejabat Polis Jalan Badruddin Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.